Tidaklah berlaku kiamat, melainkan orang berbangga-bangga dengan masjid. Ini nombor satu. Mereka akan buat masjid itu macam mereka punya. Bukan Allah punya, bukan umat Islam punya. Mereka menganggap masjid ni kami yang punya, bukan sama-sama kita punya. Ya, keadaan kita, masyarakat kita. Macam mana yang mereka merosakkan kita? Mereka bukannya, tuan-tuan, nak menjahanamkan kita ni sikit-sikit. Sehalus-halus jarum mereka akan rosakkan kita. Macam mana iblis merosakkan kita? Sehalus-halus jarum. Bisikan-bisikan iblis yang merosakkan kita. Selagi mana kita berada di atas muka bumi ini, musuh-musuh ini akan mencari jalan. Bagaimana nak menjadikan orang, salah satunya ialah jangan ke masjid. Jangan duduk dalam masjid. Jangan buat majlis ilmu dalam masjid. Main semayang saja. Doa pun jangan, wirid pun jangan, apa pun jangan. Habis semayang, balik. Oh, ni dia jadilah. Sebab tu saya seronok di masjid, tuan-tuan. Habis-habis semayang, astaghfirullahalazim. Habis-habis semayang tadi tu imam, subhanallah, alhamdulillah, Allah. Ada lagi zikir. Setengah tempat, habis-habis salam, bla 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 bla. Lagi cepat habis, lagi bagus. Kita masih lagi duduk, subhanallah, subhanallah. Cuma mata je dia, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, astagfirullah, subhanallah. Mata tu lah, bukan orang sini lah, di Afrika ni tuan ni. Okey, tambah yang lalu tu pula janda. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oi, lagi teruk bangai tuan. Zikirlah dengan anggota dan lidah, dengan lidah dan hati. Sebab tu kita berzikir dengan jari kita, anggota. Zikir pula dengan lidah, subhanallah. Dimasukkan dalam hati. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nama dia zikir yang sampai dalam hati kita. Ada zikir yang tak sampai hati pun tak apa. La ilaha illallah, la ilaha, tak apa. Tak. Sebut saja. Mudah-mudahan kalimah yang terakhir itu adalah kalimah la ilaha illallah sebelum kita mati. Yang tu tak apa. Sebut biasa. La ilaha illallah. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Kan bagus. Tengah bawa kereta, la ilaha illallah. Brek mengejut, kereta langgar dari belakang. Kita kena sakit jantung, mati. Bila orang tanya anak dia, ayah kamu macam mana? Ayah brek mengejut. Ada kereta depan brek. Kereta belakang hentam kereta kita orang. Lepas tu ayah pegang dada dia, ayah pun tak ada. Ayah kamu sempat tak mengucap? Memang pun tiap-tiap hari dia sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah. Pun mati. Kan bagus. Ini yang banyaknya bodoh. Betul. Oi, bodoh pun. Kalimah terakhir dia bodoh. Eloklah tuan-tuan. Tukarkanlah dengan kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan yang saya muliakan. Maka musuh-musuh Islam ini akan mencari jalan macam mana nak menjadikan masjid kita ni kosong. Jadi apa yang mereka buat? Nabi sebut di dalam hadis, la taqum as-sa'ah hatta yatabahan nas fil masajid. Nombor 1 kata Rasulullah. Tidaklah berlaku kiamat, melainkan orang berbangga-bangga dengan masjid. Ini nombor 1. Mereka akan buat masjid itu macam mereka punya. Bukan Allah punya, bukan umat Islam punya. Mereka menganggap masjid ni kami yang punya, bukan sama-sama kita punya. Maka datanglah peraturan dan undang-undang yang menjadikan orang tak suka ke masjid. Dia jadilah peraturan orang pindah ke tempat lain. Sebab tempat lain lebih senang. Orang pindah ke kedai makan, orang pindah ke restoran. Di restoran boleh lepak-lepak, ada wifi, ada bola Cristiano Ronaldo. Tak ada siapa pun nak larang. Orang Siam tak larang, orang Thailand tak larang, mamak tak larang, orang Melayu tak larang. Masuk. Lai katong, masuk.
Mai masuk masjid dia tengok apa hal ramai budak-budak muda ni. Tak pernah datang, tiba-tiba datang ni bah. Tok siap, tengok-tengok tabung tu. Kam jalan pula. Dengar pada budak-budak muda, lari balik. Saya singgah semayang satu masjid, semayang Isyak. Dia orang dah habis jemaah, saya semayang Isyak lambat. Saya musafir nak pergi ceramah kat depan. Sedang saya semayang tu, Tok Siak datang, sebelah tempat saya semayang tu switch lampu. Dia boleh sound saya. Semayang cepat sikit, nak tutup dah. Saya pun hangguk. Baik. Astagfirullahaladzim. Hei, kita semayang pun suruh balik, tuan-tuan. Jangan kata nak panggil orang datang. Yang datang pun bla 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 bla. Apa kejadah kau ni? Sebab tu saya pergi Masjid Muaz bin Jabal, tuan-tuan pergi, tuan-tuan. Dalamnya tepi tu ada kafe. Dalam kaki lima masjid tu, dia ada cowai. Kowe, Ustaz. Yang air panas tu. Air panas, air sejuk, mesin. Di situ dia letak kopi, letak teh, letak roti, letak apa semua. Datang orang, singgah, minum, makan, tuan-tuan. Yang bawa anak, yang bawa musafir apa semua. Bila dia pun nak balik, dia orang bubuh duit dalam tabung. Orang tengok dah habis kopi, orang hantar kopi. Orang tengok dah habis teh, orang hantar teh. Orang tengok biskut dah habis, orang masjid hantar. Lama-lama tuan-tuan punya ramai duduk. Sadi saya tengok tuan-tuan, Allah. Masjid mereka hidup padahal jam 11 pagi. Padahal jam 10 pagi. Orang keluar masuk tuan-tuan. Berapa banyak masjid pukul 10 pagi tinggal Tok Siak duk vacuum. Tok Siak duk vacuum. Rosak pula vacuum. Dia tinggal pergi dia balik. Ni. Mereka mencari jalan. Macam mana nak buat? Maka mereka cari jalan ialah hanya berbangga-bangga dengan masjid. Masjid kami mempunyai wang yang banyak. Masjid kami kutipan bagus. Masjid kami ni, masjid tercantik sekali. Masjid kami ni. Tapi kata Nabi, masajiduhum amirah wahiyya kharabun minal huda. Masjid mereka tu cantik, tetapi tidak ada hidayah daripada Allah. Tidak ada petunjuk. Yang ni yang kita takut, tuan-tuan. Saya bila tengok masjid, tuan-tuan, ya Allah, hati saya seronok. Saya sampai tadi, saya tengok Allahu Akbar. Saya tengok pula masjid lama tu, Allahu Akbar. Ni masjid ni mesti jadi mahat tahfiz ni. Masjid ni mesti jadi mahat tahfiz. Tadi saya tanya AJK, dia kata betul, ni mahat tahfiz. Yang depan, masjid lama jadi mahat tahfiz. Masjid ni kita buat masjid. Allah, saya lapang tengok, tuan-tuan. Saya tengok dalam masjid, tuan-tuan. Dia orang suruh saya masuk depan ni. Ustaz, depan ada tandas, Ustaz. Tak mau. Saya nak pergi masjid belakang, ada tandas belakang. Saya nak tandas belakang. Tandas depan ni mesti cantik. Tandas depan ni mesti bersih. Saya nak tengok tandas yang tu. Tandas yang tu bersih. Bersihlah di sini. Saya masuk tadi, tuan-tuan, double A. Macam bateri. Bersih. Ya. Alhamdulillah. Seronok kita. Sebab ada orang cakap, tandas tak perlu bersih, Ustaz. Yang bersih, masjid bersih. Tandas kotor pun tak apa. Astaghfirullahalazim. Sebab Ustaz, tandas tu tempat setan. Astaghfirullahalazim. Allah Kasim. Apa jenis kau ni, Allah Kasim? Aku dah tua, Kasim. Buat mengucap, Kasim. Ni parah ni, tuan-tuan. Allah, bila tandas kita bersih, orang yang akan masuk mesti bersih. Tapi bila tandas tu kotor, orang yang masuk akan terus mengotorkan dia. Automatik, tuan-tuan. Kita bila masuk tempat bersih, kita mesti jaga bersih-bersih. Tapi kalau tempat tu kotor, kotor belasah je, kata dia. Sebab tu sebelum saya keluar tadi, saya ambil pipe, saya siram. Supaya orang yang masuk selepas saya, dia selesa pula menggunakan tandas yang saya baru pakai. Ini tidak. Ada yang jenis buat dajal.
Dia saja tak pump. Dia tak flush. Dia buka pelan-pelan. Dia tengok. Ada orang. Tak ada, dia keluar. Lepas tu dia menyorok kat pintu besar. Dia tengok siapa yang kena. Kita tengok siapa yang kena. Jahat ni tuan-tuan. Ni hati busuk ni. Allah, tuan-tuan, mereka akan menjadikan masjid hanya tempat untuk bermegah-megah. Mereka menjadikan masjid hanya tempat perlumbaan. Tetapi tidak ada kuliah, tidak ada ceramah. Yang mana ada pun buang. Lama-lama masjid memang aman tapi tak ada hidayah. Ni yang akan berlaku. Akhirnya bahtera penyelamat rosak. Tadi saya duduk di Masjid Muaz bin Jabal. Dia orang bawa barang daripada rumah dia orang. Jemaah masjid, ahli karyah masjid, bawa barang daripada rumah masing-masing. Kemudian dia orang jual barang. Baju, tile, macam-macam, botol susu pun ada. Jual dengan harga yang murah, segala pendapatan masuk pada tabung masjid. Ada yang jual laksa masuk tabung masjid. Ada yang jual makanan, ada yang jual buah-buahan. Dia kata, ustaz yang datang hari ni semua derma pada masjid. Anak-anak karyah dapat harga yang murah. Anak-anak karyah boleh menyumbangkan apa harta yang ada dalam rumah mereka. Mereka tak buang, mereka tak membazir. Baju tak pakai, seluar tak pakai, duk simpan je. Lama-lama tuan-tuan jual. RM5, RM5, RM2, RM5. Masuk tabung masjid. Masjid jadi imarah, macam-macam program boleh buat ustaz. Itu Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur. Pagi tadi saya pergi tuan-tuan. Allahu Akbar. Seronok saya tengok. Jadi apa yang boleh kita bantu masjid kita ni supaya jadi penyelamat kepada masyarakat kita? Tuan-tuan ada apa yang boleh bantu masjid? Jangan kita tanya apa masjid boleh bantu saya. Kita dulu tanya. Apa yang boleh saya sumbang untuk masjid supaya masjid boleh bantu orang?